Assalamualaikum dan hai semua. Teacher Alia di sini. Untuk kali ini, kita akan mengulang kaji bersama tentang kita sel dan mitosis. Kita akan bercerita tentang fasa dalam kita sel seperti interfasa dan fasa M dan juga menyusun peringkat mitosis mengikut turutan. Seperti yang kita tahu, sel dalam badan kita sentiasa tumbuh, membahagi dan mati. Maka, sel yang mati mesti diganti dengan sel baharu. Bagaimana caranya ya? Ya, sel badan menghasilkan sel yang baharu melalui proses pembahagian sel. Pembahagian sel melibatkan dua peringkat iaitu karyokinesis yang melibatkan pembahagian nukleus dan sitokinesis yang melibatkan pembahagian sitoplasma. Kita sel merujuk kepada turutan kejadian yang melibatkan penggandaan DNA serta pembahagian sel untuk menghasilkan dua sel anak. Apa ya fungsi kita sel ni? Fungsinya ialah untuk memindahkan bahan genetik yang sama kepada sel anak. Kita sel terdiri daripada interfasa dan fasa M. Interfasa adalah fasa apabila sel tidak membahagi, di mana sel membuat persediaan untuk membahagi. Manakala fasa M pula adalah fasa apabila sel membahagi menghasilkan dua sel anak. Okey, mari kita mulakan dengan interfasa. Interfasa adalah fasa paling panjang dalam kita sel, terdiri daripada fasa G1, S dan G2. Semasa interfasa, sel membuat persediaan untuk membahagi, seperti menggandakan DNA dan menghasilkan komponen sel tambahan. Aktiviti metabolik dalam sel adalah tinggi dan sel bertumbuh dengan paling banyak. Okey, mari kita lihat satu persatu turutan kejadian semasa interfasa. Kita mulakan dengan fasa G1. Dalam fasa G1, sel membesar dan aktif secara metabolik. Isi padu sitoplasma meningkat. Molekul organik seperti protein, karbohidrat, lipid dan RNA disintesis untuk kegunaan kita sel ketika ini. Di fasa G1 juga, komponen sel seperti mitokondria dan jalinan endoplasma dihasilkan. Pada peringkat ini, nukleus kelihatan besar dan kromosom dalam bentuk kromatin. Okey, seterusnya adalah fasa S. Semasa fasa S, sintesis DNA berlaku di mana DNA dalam nukleus menjalani replikasi. Setiap kromosom mengganda menjadi dua kromatid seiras yang dikenali sebagai kromatid kembar. Kenapa namanya kromatid kembar? Kerana kedua-dua kromatid kembar yang berpaut pada sentroma ini mengandungi salinan molekul DNA yang sama. Okey, seterusnya adalah fasa G2. Sel terus membesar dan kekal aktif secara metabolik. Sel mengumpul tenaga dan membuat persiapan terakhir untuk memasuki peringkat seterusnya iaitu pembahagian sel di fasa M. Selepas peringkat interfasa, sel seterusnya memasuki fasa M iaitu fasa apabila sel membahagi. Fasa M terdiri daripada mitosis dan sitokinesis. Apa itu mitosis? Mitosis ialah proses pembahagian nukleus sel induk menjadi dua nukleus. Setiap nukleus akan mengandungi bilangan kromosom dan kandungan genetik yang sama dengan nukleus sel induk. Mitosis melibatkan profasa, metafasa, anafasa dan telofasa. Selepas mitosis, fasa M diikuti dengan sitokinesis. Sitokinesis ialah pembahagian sitoplasma yang berlaku sebaik sahaja selepas nukleus terbentuk pada akhir telofasa. Dengan ini, keseluruhan kita sel telah lengkap, di mana dua sel anak telah dapat dihasilkan daripada pembahagian satu sel induk. Fungsi kita sel tercapai, iaitu memindahkan bahan genetik yang sama kepada sel anak. Baiklah, sekarang mari kita gunakan aplikasi virtual reality di platform Viative.com bagi meninjau kita sel dan mitosis. Assess phases and different stages of the cell cycle. Click on the highlighted area of the body to view the cells. Correct.
Click on the highlighted cell to study the different phases of a cell cycle. Correct. The cell cycle represents the life cycle of a eukaryotic cell. It is divided into 3 stages, namely interphase, M phase, and cytokinesis. Interphase is further divided into 3 phases, G1, G2, and S phase. In the G1 and G2 phases, the cell grows and the number of organelles doubles. In S phase, the DNA is replicated. In M phase, the cell undergoes meiotic division. Finally, cytokinesis results in the division of the cytoplasm and the formation of 2 daughter cells. Select Label On to view the name of each phase. Select the highlighted cell phase to view it separately. Okey, di sini ditunjukkan fasa pertama interfasa iaitu G1 di mana ketika ini sel membesar dan aktif secara metabolik. Select the highlighted cell phase to view it separately. Okey, di sini ditunjukkan fasa seterusnya iaitu fasa S di mana sintesis DNA berlaku apabila DNA dalam nukleus menjalani replikasi. Select the highlighted cell phase to view it separately. Fasa seterusnya, fasa terakhir interfasa iaitu fasa G2 di mana sel terus membesar dan kekal aktif secara metabolik bagi membuat persiapan terakhir untuk membahagi. Perhatikan di sini, kromosom masih dalam bentuk kromatin. Select. Okey, sekarang kita teruskan ke fasa M, dimulakan dengan profasa. Perhatikan kromatin mula memendek dan menebal bagi membentuk struktur kromosom yang dapat dilihat. Dapat dilihat, jelas dilihat dengan mikroskop cahaya. Okey, jika kita dapat lihat di bawah mikroskop cahaya, ianya struktur kromosomnya adalah jelas dan dapat dilihat. Dalam profasa juga, membran nukleus terurai, nukleolus menghilang, sentriol berpindah ke kutub bertentangan dan gentian gelendong mula terbentuk. Select the highlighted cell phase to view it separately. Seterusnya adalah fasa metafasa. Sentriol berada di kutub sel yang bertentangan dan kromosom tersusun dalam satu barisan di satah khatulistiwa. Select the highlighted cell phase to view it separately. Fasa seterusnya adalah fasa anafasa. Di fasa ini, sentromere membahagi 2 dan kromatik kembar terpisah. Gentian gelendong memendek, mengecut dan kromatik kembar tertarik ke kutub sel yang bertentangan. Select the highlighted cell phase to view it separately. Apabila kromatik sampai ke kutub sel, sel memasuki fasa telofasa. Apabila sampai di kutub bertentangan, kromatik dikenali sebagai kromosom anak. Setiap kutub sel mempunyai satu set kromosom yang lengkap dan seiras. Perhatikan kromosom membentuk kromatin semula. Nukleolus terbentuk semula, membran nukleus baharu terbentuk dan gentian gelendong menghilang. Select the highlighted cell phase to view it separately. Pembahagian sitoplasma iaitu sitokinesis berlaku selepas nukleus terbentuk pada akhir telofasa. Dengan ini, keseluruhan kita sel telah lengkap. 2 sel anak dihasilkan daripada pembahagian 1 sel induk. Okey, sekarang mari kita cuba bersama aktiviti virtual reality berkenaan kita sel dan mitosis. Assess your knowledge. Follow the instructions to perform the assessment and earn points. You can try multiple times, but points are only awarded if you answer correctly on the first try. Select Split to separately view each phase of the cell cycle.
Complete the cell cycle by selecting the appropriate phase and placing it in the highlighted area. Kita perlu lengkapkan rajah kita sel ini. Okey, fasa pertama adalah G1. Okey, yang seterusnya ialah fasa S. Right. Kemudian fasa G2. Right. Selesai interfasa, kita teruskan dengan fasa M. Pertama sekali ialah profasa. Correct. Kemudian metafasa. Right. Seterusnya anafasa. Correct. Dan mitosis berakhir dengan telofasa. Right. Dan telofasa diikuti dengan sitokinesis. Okey, betul Correct. semua jawapan kita. Select and place the phases in the appropriate position in the cell cycle. Okey, sekarang kita perlu letakkan sel dengan fasa yang betul ke kedudukan yang betul dalam kita sel. Okey, ini ialah untuk G1. Right. Okey, ini pula lah untuk fasa S. Correct. Dan ini untuk fasa G2. Perhatikan Right. kromosomnya masih dalam bentuk kromatin dan saiz selnya lebih besar daripada sel di G1 dan S. Okey, ini di profasa, kromosom memendek dan tebal telah jelas kelihatan. Right. Ini di metafasa, kromosom tersusun dalam satu barisan di satah khatulistiwa. Right. Okey, ini di anafasa, kromatik kembar tertarik ke kutub sel bertentangan. Correct. Okey, ini telofasa. Setiap kutub sel mempunyai Right. satu set kromosom lengkap.
Dan telofasa diikuti dengan sitokinesis. Right. Selesai sudah kita bincangkan kita sel yang lengkap di mana 2 sel anak telah dapat dihasilkan daripada pembahagian 1 sel induk. Semoga kita berjumpa lagi. Terima kasih semua.